Tada. Assalamualaikum. Okey. Sementara Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rusliza Wahab, adalah founder kepada PD Art Kitchen, dan kepakaran saya adalah membantu selesaikan masalah penggemar dessert yang rare, yang lain daripada yang lain, terutamanya golongan orang-orang rakyat Pahang yang berada di Selangor, untuk menikmati puding diraja yang sedap, manis, yang berkrim, macam tu. Lepas tu dimakan jalemas yang paling best adalah jalemas dimakan dengan sos susu. Itu jalemas memang favourite saya. Okey, daripada kecil. So jalemas tu susah sangat nak dapat dekat Selangor. So saya buat puding diraja extra jalemas. Jalemas saya punya memang banyak. Okey, extra, lebih lain daripada yang lain. Okey, lagi satu kelebihan puding diraja PD Art Kitchen adalah sos susunya yang sedap, baunya wangi. Vanila pun vanila yang premium kita guna, bukan vanila yang biasa-biasa. Vanila daripada bakery. Okey. So dia vanila actually ada banyak jenis bau. Kalau you biasa pergi bakery, ada setiap kedai tu, bila kita ada vanila, dia ada krim vanila, ada yang esa vanila. So benda tu membezakan bau rasa. Okay. So base kami adalah dekat Puncak Alam, Bandar Puncak Alam. Anyway, kita ada buat delivery ke seluruh Lembah Kelang. Kita guna servis My Speedy, Mr. Speedy. Mr. Speedy. Alhamdulillah, setakat hari ni Mr. Speedy sangat melancarkan masalah. Boleh selesaikan masalah yang duduk jauh, Shah Alam, Sungai Buloh, sebab area-area sana yang masih tak ada ejen lagi. Yang kita dah ada ejen, area Sungai Buloh. So siapa-siapa yang nak kontak, siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan puding diraja, boleh tempah melalui ejen-ejen kita yang berada di Sungai Buloh, Bukit Kapar, Hill Park, Sarjana Utama, dan dekat area Meru. Okey. Selain daripada kawasan-kawasan tersebut, kita amat alu-alukan untuk yang ingin sama-sama join bisnes, bina bisnes tanpa modal yang tinggi. Okey. Dan kita boleh guide dengan ilmu yang kita ada untuk korang bina bisnes sendiri. Macam mana starting supaya terus ada sale. Actually untuk jual puding diraja ni memang tak susah, sebab makanan kita cuma perlu tunjuk gambar, kan, gambar real punya, dan kita sendiri yang rasa benda tu. Itu yang paling penting. Bukan promote tanpa kita rasa terlebih dahulu puding tu sedap ke ataupun tak ke, macam mana, apa kelebihan puding PD Art Kitchen dengan yang ada dekat luar. So memang akan ada beza. Sebab apa? Sebab orang Shah Alam pun sanggup telefon PM untuk kita hantar. Sedangkan ada banyak dekat luar sana yang seangkatan dengan kita. Okey. Tapi actually ialah kos untuk charge runner pun agak tinggi, tapi dia orang memang sanggup untuk menikmati puding PD Art Kitchen by Cik QS. Okey. Hari ni petang ni saya actually ada dapat artikel lah. Yelah esok kita kan Isra' Mi'raj petang ni kan actually.
So selamat menyambut Isra' Mi'raj. Dan kita sebagai umat Islam kena tahu apa itu Isra' Mi'raj. Okay, so saya adalah dapat artikel dekat Wikipedia bahasa Melayu, ensiklopedia bebas. Okay, apa maksud Isra' Mi'raj? Okay, Isra' Mi'raj sebab sangat menarik lah. Dia ada maksud sebenar Isra' Mi'raj. Okay, kalau you boleh Google, boleh sendiri baca. Tapi sini saya cuma ringkasan apa yang menarik, apa yang perlu mungkin selama ni kita tak ambil tahu. So hari ni kita adalah sedikit untuk dikongsikan apa itu Isra' Mi'raj. Dulu kita pernah dengar, mungkin dah lama kita tak dengar, kita busy dengan kehidupan kita. Sama macam saya lah, alhamdulillah, bila dipaksa untuk at least membaca, at least kena tambah ilmu. So godek-godek sikit apa yang nak dikongsikan. Sebab bila kita baca, bila saya cerita, saya pun akan ingat benda tu, dapat juga dekat saya, dan dapat, moga-moga dapatlah untuk kalian, untuk anda-anda semua. Okay, walaupun tak banyak, harap-harap Allah lancarkan urusan kita. Okay, Isra' Mi'raj iaitu Muhammad terjadi pada Isra' Mi'raj ni terjadi pada bila? Pada 27 Rejab tahun ke-12 dari masa kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan peristiwa penting yang selalunya diraikan setiap tahun oleh umat Islam, oleh kita-kita lah, oleh seluruh umat Islam di dunia. Tarikh Isra' Mi'raj ini bersamaan 622 Masihi, iaitu ketika Nabi berumur 52 tahun. Okey, setahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun tersebut juga dikenali sebagai tahun duka cita. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid. Nabi dan anak angkatnya Zaid bin Harisah diusir dan dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah. Peristiwa Isra' Mi'raj ini tercatat dalam surah Al-Isra' ayat 1 Al-Quran, surah An-Najm ayat Al-Quran 53 ayat 13 hingga 18 juga menceritakan peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, surah Al-Isra' ayat 1, firman Allah, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, perjalanan selama 3/4 malam sahaja, iaitu dari jam 6 petang hingga 6 pagi. Nabi kembali semula ke Mekah sebelum terbit fajar. Okey, dalam satu hari, tak sampai satu hari, 6 petang sampai 6 pagi perjalanan Nabi. Terus pergi ke Isra' Mi'raj, menunggang. Okey, Isra' tu bermaksud baginda menunggang burak bersama Jibril dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis di Palestin kini. Manakala Mi'raj bermaksud perjalanan baginda dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Arah kiblat umat Islam ketika itu ialah Baitul Muqaddis. Selepas peristiwa Isra' Mi'raj ni, semasa Nabi tinggal di Madinah, arah kiblat ditukar ke
Mekah. Okey. Seterusnya. Kita cuma huraian penting-penting saja. Nabi mengerjakan solat 2 rakaat di beberapa tempat persinggahan. Okey, semasa perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju ke Sidratul Muntaha, baginda singgah di Madinah, Madiyah dan Bukit Tur Sina. Okay, setiap kali persinggahan, setiap tempat yang Nabi Muhammad SAW singgah, baginda akan mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Lepas tu, di Masjid Aqsa, Nabi Muhammad SAW sembahyang berjemaah. Okey, dengan makmunnya adalah Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi Isa. Baginda masa tu ditawarkan untuk minum sama ada arak ataupun susu. Dan apa yang baginda pilih adalah susu. Seterusnya diangkat secara fizikal melalui Mi'raj, iaitu tangga emas dan perak dari bumi ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah di Arasy. Itu kita tak boleh nak imagine macam mana apa tangga emas, perak dan daripada bumi sampai ke langit ke-7 dan sampai ke hingga daripada langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah SWT di Arasy. Di Baitul Maqmur, Nabi melihat malaikat bertawaf dan moyangnya Nabi Ibrahim bersandar di situ. Wajah Nabi Ibrahim persis wajahnya. Nabi juga dibedah untuk kali kedua. Sebelum tu, kali pertama adalah semasa Nabi kanak-kanak. Bagi benda pernah dibedah oleh 2 malaikat semasa di perkampungan ibu susunya, iaitu Halimatus Sa'diyah. So ini kali kedua masa Isra' Mi'raj. Peristiwa luar biasa ini paling penting. Memang sangat luar biasa kan, Allah nak bagi nikmat ataupun mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah satu-satunya Nabi yang Allah bagi lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Okey, yang paling penting, peristiwa yang penting ni dalam takwid Islam kerana menandakan seseorang itu Islam ataupun kufur. Ia sebuah mukjizat dari Allah bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan Nabi sebelumnya. Hanya Muhammad sajalah yang diberikan anugerah dan kehormatan oleh Allah untuk melakukannya sebagai petanda betapa tingginya perhargaan Allah kepada Muhammad. Okay, dalam perjalanan Isra' maupun Mi'raj seperti tercantum dalam buku Muhammad beraudiensi dengan Tuhan karya Moj Abdai Rathomi. Nabi Muhammad didampingi malaikat Jibril dan Mikail menunggang seekor haiwan yang disebut burak. Dalam masyarakat Islam, peristiwa ini tercatat dalam takwim Islam. Umat Islam akan sembahyang sunat, ceramah khas selalu diadakan bagi mengenangkan peristiwa tersebut. So kita pun disunatkan untuk solat sunat, untuk meraihkan, untuk mengingati kehebatan betul mukjizat Allah bagi untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam satu malam boleh naik, boleh perjalanannya daripada bumi ke langit 7 dan sampai Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah di Arasy. Just imagine betapa Allahu Akbar, memang kehormatan yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Okay, pelbagai peristiwa dapat dilihat. Okey, saya bacakan untuk beberapa peristiwa yang terjadi selama Isra' berlangsung, memberikan hikmah dan pelajaran yang sangat mendalam bagi Muhammad serta menjadi cermin bagi umat yang menjadi pengikutnya. Pertama, Nabi beroleh pelajaran tentang keadaan masa lalu dan masa yang akan datang, yakni saat Jibril menyuruh beliau melakukan solat di kota Taibah, Madinah, di mana kelak Nabi akan berhijrah ke kota itu di Sur Sina, Bukit Tur Sina.
tempat Allah berfirman kepada Nabi Musa serta tempat lahirnya Nabi Isa putera Maryam. Jibril juga mengajar Nabi bagaimana menghadapi ifrit dari golongan jin. Jin ifrit yang kita selalu dengar kan. Golongan jin yang mengganggunya dengan memberinya sebuah doa yang harus dibaca Nabi. Ketiga, mengambil hikmah dari perjuangan seorang muslimah sejati Masyitah dalam berjihad mempertahankan keyakinannya akan keesaan Allah SWT. Mendapat pelajaran bagaimana akibatnya bagi orang-orang yang enggan solat, enggan berzakat, pemakan riba dan suka membuat zina, pengganggu jalan umum, pemimpin yang suka menumpuk-numpuk jabatan dan suka menjelek-jelekkan orang lain. Dan kelima, gambaran umat yang terjebaknya dalam kemewahan dunia, perumpamaan umur dunia yang sudah tua, tamsil bermacam-macam minuman yang boleh dan tidak boleh haram diminum umat Nabi serta adanya pengakuan para Nabi akan keberadaan Muhammad sebagai pemimpin utama. Dalam perjalanan Mi'raj banyak pula hal yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Namun yang paling penting adalah baginda mendapat keringanan solat fardu dari 50 kali menjadi 5 kali sehari semalam. Kalau tak, kita kena buat 50 kali sehari semalam. Tak tahulah 5 kali sehari ni pun kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang termiss kodok. Ini kan pula 50 kali sehari semalam. Solat ni sebuah kewajipan yang harus dikerjakan umatnya sampai ke akhir zaman. Okey, sini ada kisah, dia ceritakan khilaf tentang tarikh Isra' Mi'raj. Ada pendapat mengatakan perselisihan, masih ada perselisihan, tu biasa. Ada yang berpendapat ia berlaku sebelum menjadi Nabi. Ia merupakan pendapat yang janggal. Majoriti ulama berpendapat ia menjadi selepas menjadi Nabi. Ia diperkuatkan oleh banyak hadis yang sahih. Seterusnya, mereka berbeza pendapat lagi tentang tahun kejadian selepas kebangkitan Nabi sebagai Nabi, sama ada tahun ke-13, 12, 10 ataupun ke-8 kenabian. Begitu juga bulan, sama ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal atau Zulhijjah. Okey, itu pendapat perselisihan di kalangan umat. Tapi yang majoritinya adalah inilah tarikhnya. Iaitu tarikh berapa tadi? Hari ni esok berapa? 27 Rejab. Dah kita nak sampai Syaban, okay? Sekejap je. Okey, itu sahaja. Banyak apa tu, untuk kekhilafan, bantahan orang Quraisy itu yang kita tahu adalah perjalanan Nabi dalam satu masa, satu hari, satu malam, orang kata 3/4 malam daripada bumi ke Sidratul Muntaha. Macam-macam yang Nabi jumpa, alami, dan cerita-cerita tu semuanya ada tercatat dalam sejarah ataupun kita boleh bacalah buku, dan ada dalam Google juga. So apa yang penting, esok saya nak ucapkan selamat selamat hari Isra' Mi'raj, menyambut Isra' Mi'raj, dan selamat solat sunat, dan perbanyakkan amal. InsyaAllah kita sama-sama banyakkan amal, baca Al-Quran, dan kenang apa yang peristiwa yang Nabi alami semasa perjalanan baginda SAW. Okey, sampai sini saja petang ini. Terima kasih yang mana sudi menonton, sudi tengok saya berceloteh petang-petang ni. Alhamdulillah. InsyaAllah moga hari-hari akan datang kita bertambah baik daripada segi untuk live, baik daripada segi memberi manfaat kepada orang ramai, dan baik untuk lead diri sendiri. Maksud
Kita diri sendiri dulu baik, barulah kita boleh baikkan orang-orang di sekeliling kita. Okey, ini saja petang-petang ni kita perlu pergi top up petrol kereta. Okey, apa tadi saya nak cakap? Okey, kalau ada apa-apa soalan ataupun korang memang tak ada soalan kan? Saya dah daripada awal live pun tanya soalan pun memang korang tak ada. Memang korang awesome. Memang terbaik. Kalau ada soalan saya terpaksa jawab. Jadi okey lah kalau tak ada soalan. Saya cerita sajalah apa yang saya tahu, saya kongsi. Okey, win hari ni, okey, alhamdulillah. Win hari ni kita dapat ada something yang projek agak besar. Kita akan lancarkan. Okey, alhamdulillah. Moga saya minta doa-doa yang baik-baik saja yang di luar sana. Follower Puding Diraja. Okey, jangan lupa nanti join FB group Puding Diraja Lowers. Okey, nanti saya sharekan linknya. Okey, minta sangat korang follower dalam ni untuk like, untuk join group itu, sebab dalam tu kita ada diskaun, kita ada, nanti kita akan buat gift ataupun lucky draw, kita kontes dan macam-macam dekat situ, insya-Allah. So korang kena join. Okey, dan lagi satu win adalah hujung minggu ni saya akan jumpa pelakon Noh Khairiah. Okey, insya-Allah kita akan ada something special lah dia bagi Puding. Okey, saya pun sangat suka dengan pelakon Noh Khairiah. Dia punya lakonan best, lepas tu kelakar kan. Okey, so insya-Allah ada rezeki hari Ahad ni kita jumpa dia dekat dia punya kediaman dan kita bagi hadiah Puding Diraja. Kita write cantik-cantik. Okey, sebab dia pun orang Pahang, so kita minta dia feedback, testimoni. Okey ke tak produk kita? Okey, itu saja. Jumpa lagi esok pukul 6 hingga 6.30. Assalamualaikum.